Hai korang, selamat datang ke channel Accountage bersama Cikgu Fazli. Cikgu dapat terima banyak request daripada pelajar-pelajar semua untuk buat soalan rekod tak lengkap, akaun realisasi, perkongsian dan sebagainya. Cikgu minta maaf sangat-sangat, masa sangat pack, jadi cikgu cubalah curi masa untuk penuhi permintaan-permintaan daripada adik-adik semua. Tapi untuk video kali ini kita akan belajar pasal rekod tidak lengkap, perakaunan untuk rekod tidak lengkap. So kalau korang masih ingat form 4 dulu kita ada belajar kitaran perakaunan, dan korang belajar kitaran perakaunan tu topik by topik kan. Kita start dengan dokumen, lepas tu kita ada buku catatan pertama, ledger, imbangan duga dan akhir sekali penyata kewangan. Okey, so kalau perniagaan tu dia mengikut sistem catatan bergu ataupun mengikut sistem rekod yang lengkap, maka dia akan ikut kitaran perakaunan ni one by one. Okey, tapi ada perniagaan yang degil, dia tak nak sediakan catatan bergu, dia tak nak buat akaun, dia tak nak sesusah merekod-rekod ni. Okey, perniagaan ni kita panggil dia perniagaan yang mengamalkan sistem catatan tunggal ataupun tidak mengamalkan sistem catatan bergu ataupun mengamalkan rekod yang tidak lengkap. Tapi kan contohnya kalau korang pergi dekat kampung-kampung, okey, pergi dekat luar-luar bandar, kalau kita beli barang, kita minta resit kadang-kadang, makcik jual barang tu tak tahu pun resit tu apa, tak tahu pun invoice tu apa. So, perniagaan macam ni confirm dia tak buat rekod yang lengkap. Ataupun ada perniagaan dia patuh, dia taat ikut perakaunan ni one by one. Dia buat satu persatu, tapi tiba-tiba besok nak sediakan penyata perdagangan dan untung rugi, kedai dia terbakar malam tu, ataupun banjir yang menyebabkan habis dokumen-dokumen ni musnah. Okey, so perniagaan ni asalnya dia amalkan sistem rekod yang lengkap, tapi akhirnya menjadi tidak lengkap. So persoalannya, bagaimana perniagaan macam ni nak kira prestasi syarikat, nak ukur prestasi syarikat. Bagaimana kita mengukur prestasi syarikat? Kita menggunakan untung bersih. Okey, so untung bersih disediakan dengan menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi akaun perdagangan dan untung rugi ni tak boleh disediakan kalau tak ada rekod yang lengkap. Tapi dalam perakaunan dia ada sistem perakaunan yang khusus untuk perniagaan yang menghadapi masalah ni. Okey, dan bila cikgu cakap macam ni, ada student tanya, cikgu dah tu penatlah kita belajar pada form 4 susah payah merekod dan sebagainya, tiba-tiba rupanya ada cara shortcut, kita boleh kira untung bersih tanpa buat benda ni semua. Tapi jawapannya adalah ya betul, kita boleh kira untung bersih tanpa merekod urus niaga sepanjang tahun perniagaan, tapi hasil untung bersih yang kita dapat tu tidaklah setepat kalau kita menyimpan rekod yang lengkap. So masih ada keperluan untuk mengikut sistem catatan bergu yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, baik. So ada dua kaedah rekod tak lengkap. Yang pertama kaedah perbandingan, kedua kaedah analisis. Kaedah perbandingan, accountant dia akan membandingkan aset, liability dan equity syarikat untuk mendapatkan untung bersih. Kaedah ni senang. Okay. Yang kedua, kita ada kaedah analisis. Kaedah analisis dia kena sediakan akaun perdagangan dan untung rugi macam yang kita belajar form 4. Tapi sebelum sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, accountant kena membuat analisis terlebih dahulu. Analisis apa? Analisis untuk mengira jualan, analisis untuk mengira belian. Dan sebab rekod dah tak ada, jadi dia kenalah buat analisis untuk kira hasil, belanja dan sebagainya. Okey, so kaedah ni dia agak rumit sikit sebab analisis ni memerlukan kefahaman yang tinggi terhadap akaun, terutamanya akaun yang korang belajar masa form 4. Okey, so untuk video kali ni kita akan fokus pada kaedah yang kedua sebab ini lebih susah, lebih rumit. Kaedah perbandingan cikgu percaya korang boleh buat sendiri. So kaedah analisis kita akan buat akaun akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar, akaun hasil, akaun belanja dan sebagainya. Barulah kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Dan untuk video ni juga kita fokus pada akaun perdagangan dan untung rugi dan juga analisis yang kena buat sebelum tu. Okey, penyata kedudukan kita buat pada video yang seterusnya sebab dia terlalu panjang. Okey, so kita terus tengok kepada soalan, semoga bermanfaat. Baik, kita terus tengok soalan, soalan rekod tak lengkap. Soalan ni menggunakan kaedah analisis. Okey, so biasanya soalan dia akan bagi kita buku tunai. Seperti biasa buku tunai menunjukkan duit masuk dan juga duit keluar. Okey, kemudian soalan dia akan bagi kita tarikh awal dengan tarikh akhir. So kalau kita memerlukan baki BB
baki awal, inventory awal. Yang awal-awal ni kita tengok tarikh 1 Januari lah. Okey, kemudian yang 31 Disember ni bermaksud baki HB ataupun baki akhir, ataupun kalau kita perlukan inventory akhir, kita akan tengok tarikh 31 Disember. Okey, kemudian soalan, inilah yang soalan nak. Okey, dia suruh kita kira jumlah jualan, jumlah belian. Jumlah jualan, jumlah belian ni maksudnya kita kena buka akaun kawalan jualan dan juga akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Menghitung belanja dan hasil, korang kena buka akaun belanja, akaun hasil. Menyediakan pelarasan sud nilai aset bukan semasa. Menyediakan apur, okey, akaun perdagangan dan untung rugi. Mengira modal awal. And then menyediakan penyata kedudukan kewangan. Okey, kita akan try untuk buat semua ni. Tapi kalau terlalu panjang, cikgu akan bahagikan video ni kepada 2. Okey. Baik, so apa perkara pertama yang kita kena buat? Soalan dia suruh kita buka akaun. Kita tengok dulu maklumat tambahan. So, setiap soalan ada maklumat tambahan. Kita kena membuat analisis maklumat tambahan. Okey. So, inilah yang diberi kepada kita. Kemudian nombor 2, diskaun diberi ialah 470 dan diskaun terima ialah 380. So, diskaun diberi akan masuk dalam akaun kawalan belum terima. Diskaun terima akan masuk dalam akaun kawalan belum bayar. Okey, pulangan jualan 230 manakala pulangan belian ialah 190. Pulangan jualan pun sama, kena masuk dalam akaun kawalan belum terima. Yang ini pulangan belian kena masuk akaun kawalan belum bayar. Dan dia cakap perabot disunilaikan 10% setahun atas kos. Ini berkaitan dengan yang C lah. Dia suruh kita sediakan pelarasan susut nilai. Itu nanti kita akan buat. Okey, sorry, bukan nombor 3 tapi nombor 4. Okey, baik. So, terus tengok soalan. Dia suruh kita kira jumlah jualan dan jumlah belian. Baik. Untuk pengetahuan adik-adik, jualan terbahagi kepada 2. Okey, jualan terbahagi kepada 2. Yang pertama, jualan tunai. Jualan tunai. Kedua, jualan kredit. Okey, jualan tunai dan jualan kredit. Kat mana kita nak cari jualan tunai? Jualan tunai tempatnya ada di buku tunai. Kita tengok buku tunai, ada tak di sebelah debit jualan? Ada, 35,300. So, itu ialah jualan tunai. Saya masukkan kat sini, 35,300. Manakala jualan kredit tidak diberi dalam soalan. So, kita kena cari sendiri. Macam mana nak cari jualan kredit? Kita kena buka akaun kawalan belum terima. Ni akaun kawalan belum terima. So, sekarang fokus kepada perkataan akaun belum terima sahaja. Okey, so belum terima ataupun ABT, dia adalah aset. Oleh kerana dia aset, baki BB-nya ada di sebelah debit, baki HB dia ada di sebelah kredit. Okey, BB, bila sebut BB terus tengok tarikh awal. Perkataan ABT 7690. Tadi saya cakap baki BB tengok tarikh awal 7690, and then baki HB ada di tarikh 31 Disember. ABT 10,400 masuk di sini, 10,400. Okey, seterusnya, ada tak lagi butiran lain yang kena masuk dalam akaun kawalan belum terima? Ada. Kita tengok nombor 2. Kita ada diskaun diberi 470. Kalau kita memberi diskaun, untuk adik-adik yang tak tahu nak buat akaun kawalan belum terima, boleh tengok video akaun kawalan belum terima. Diskaun diberi akan menyebabkan hutang ABT dengan kita berkurang. So, bila berkurang kena masuk sebelah kredit sebab dia aset. Okey, so diskaun diberi 470. Kemudian kita ada membuat pulangan jualan. Pelanggan ada membuat pulangan jualan. Apabila dia memulangkan barang yang kita jual kat dia tadi, so hutang dia akan jadi berkurang. Sebanyak 230 masuk dekat sebelah kredit juga. Okey, pulangan jualan. Alright, so itu sahaja saya rasa yang kena dimasukkan. 41,380
tolakkan dengan yang sebelah debit. Habis pula ink kita ni. Paksa pakai pen hitam. Bezanya ialah 33,690. Okay, so apa ni? Ini bukan baki HB, tapi beza kredit dan debit adalah jualan. Okay, jualan. So, inilah yang kita panggil jualan kredit. Kenapa jualan kredit? Sebab dia ada kat dalam akaun kawalan belum terima. ABT ialah orang yang berhutang kita. Kenapa dia hutang kita? Sebab kita jual barang kepada dia secara kredit. So, kirakan tadi 33,690. Tambahkan, korang akan dapat 68,990. So, ini ialah jumlah jualan. Okey, jumlah jualan ni nanti kita akan guna dia kat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Baik, kedua soalan dia suruh kita kira jumlah belian. Jumlah belian pun sama. Kita ada belian tunai, kita ada belian kredit. Kat mana cari belian tunai? Belian tunai macam biasa, tunai-tunai ni cari je kat buku tunai. Okey, sebelah kredit kita ada belian 14,300. So, belian tunai kita ialah 14,300. Mana cari belian kredit? Soalan tak bagi. So, kita kena buka akaun kawalan belum bayar untuk kita kira belian kredit. Okay, so ABB ialah liability bertambah kredit berkurang debit. Maka dia punya baki BB berada di sebelah kredit. Manakala baki HB berada di sebelah debit. Okay, so baki BB. Tengok tarikh 1 Januari, fokus kepada perkataan ABB. Akaun belum bayar. So, tengok baki BB tarikh 1 Januari ada tak ABB? Ada, 11,720. 11,720. Kemudian baki HB. Baki HB tengok tarikh 31 Disember, perkataan ABB lagi sekali 13,500. Okey, 13,500. So, apa lagi nak masuk ke dalam kita punya akaun kawalan belum bayar? Di maklumat tambahan tadi, kita ada diskaun diterima 380. Dia akan menyebabkan hutang kita dengan ABB berkurang. Kita dapat diskaun. Kemudian pulangan belian. Kita buat beli barang, kemudian kita pulang balik barang tu. So, hutang kita pun akan berkurang. ABB ialah liability, berkurang masuk sebelah debit. Okey, so tulis terus diskaun diterima 380. Kemudian kita ada pulangan belian sebanyak 190. Okey, saya rasa itu sahaja yang kena dimasukkan dalam akaun kawalan belum bayar. Tambahkan dua-dua side. Kita dapat 13,500. Tolakkan dengan 11,720. Maafkan saya. Okey, so totalkan yang sebelah debit, tolakkan yang sebelah kredit 11,720. Korang akan dapat 19,050. Ini yang kita panggil sebagai belian kredit. Kenapa dia belian kredit? Sebab dia adalah belian dalam akaun kawalan belum bayar. ABB adalah orang yang kita berhutang dengan dia. Kenapa kita berhutang dengan dia? Sebab kita beli barang dari dia secara kredit. So, nak buat apa dengan belian ni? Tambahkan kat sini 19,050. Tambahkan dengan belian tunai tadi. Korang akan dapat 33,350. Ini ialah jumlah belian. Okey, ini ialah jumlah belian. Baik, so kita dah ada belian, jumlah belian, kita dah ada jumlah jualan. Ni nanti akan masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Baik, seterusnya, apa lagi yang soalan nak? Soalan suruh kita hitung belanja dan hasil. Ada dua kaedah. Ada dua kaedah menghitung belanja dan hasil ni. Satu, kaedah yang pertama yang cikgu akan ajar ni adalah apabila soalan dia minta kita belanja dan hasil macam ni. Ni soalan dia memang literally beritahu awak cari, hitung belanja dan hasil. So, kalau macam tu korang kena buka akaun belanja, akaun hasil. Dalam soalan ni ada gaji, sewa terima dengan insurans. Tapi kadang-kadang ada soalan rekod tak lengkap, dia tak suruh, tak bagi arahan macam ni. Bila tak bagi arahan, adakah maksudnya korang tak perlu cari belanja dan hasil? Salah. Dia tetap kena cari. Tapi tak wajib untuk
adik-adik semua buka akaun macam ni. Okey, dia ada kaedah yang kedua yang lebih simple. Tapi since soalan minta, cikgu kena ajarlah. Okey, so apakah belanja dan hasil yang kita kena buka? Jawapannya ada dekat sini. Yang baki-baki akaun ni. Nampak tak? Kalau ada dia tulis prabayar, belum terperoleh, belum bayar, belum terima, itu menunjukkan korang kena buka akaun belanja atau hasil tersebut. Contohnya ada tulis insurans prabayar, means kita kena buka akaun insurans. Dia ada tulis sewa diterima belum terperoleh, means korang kena buka akaun sewa diterima. Ada gaji belum bayar, bermaksud korang kena buka akaun gaji. Okay, so kita start dengan akaun insurans dulu. Macam biasa, kita nak buat akaun insurans, fokus kepada perkataan insurans, jangan fikir lain. Okay, perkataan insurans saja. So, kita tengok insurans kita, ada tak baki BB? Baki BB tengok tarikh awal. Insurans prabayar kosong. So, soalan tak ada baki BB. Insurans prabayar ialah aset ya. Bila aset, dia punya baki BB sebelah debit, dia punya HB sebelah kredit. Ada tak HB? Ada, RM400. So, terus masuk kat sebelah kredit, HB belah bawah lah. Okey, 400 butirannya ialah baki HB, ataupun nak tulis insurans prabayar pun okey. Okey, kemudian tengok lagi, ada tak lagi perkataan insurans kat tempat lain? Cikgu nampak ada insurans di buku tunai sebelah kredit sebanyak 1,100. So, buku tunai ataupun akaun bank, bank kredit insurans 1,100, insurans debit bank 1,100. Senang kan? Okey, tadi dekat buku tunai kat sebelah kredit, kat sini masuk sebelah debit, butirannya ialah bank. Itu sahaja, dah tak ada lagi perkataan insurans. So 1,100 tolakkan dengan 400, adik-adik akan dapat 700. Ini ialah insurans yang sebenar, dia kena masuk dalam akaun untung rugi. Okey, dia akan masuk dalam akaun badangan dan untung rugi nanti. Alright. Kaedah yang kedua, nantilah kita tengok kaedah kedua kemudian. Kita buat ni dulu. Yang kedua, kita ada akaun sewa diterima. Akaun sewa diterima tadi dia ada tulis sewa diterima belum terperoleh. Apa maksud sewa diterima belum terperoleh? Maksudnya kita terlebih terima sewa. Bila terlebih terima sewa, dia adalah liability. Liability baki BB-nya dekat sebelah kredit. Boleh cakap. Okey, manakala dia punya baki HB di sebelah debit, terbalik. Dan tak ada ya baki BB, dia cuma ada baki HB 360 masuk dekat sebelah debit. 360 butiran baki HB, ataupun nak tulis akaun sewa diterima belum terperoleh pun okey. Baik, ada lagi tak perkataan sewa? Ada di buku tunai sebelah kredit 4,000. Oh, maafkan saya, ini ialah sewa diterima ya. Berhati-hati, ini sewa diberi, sewa diterima di sebelah debit. Dia terima sewa jadi masuk debit. So, bank ataupun buku tunai, bank, debit, sewa diterima, kredit, bank. Okey, berapa ribu tadi? 930. Masuk sini 930. Okey, ada lagi tak perkataan perkataan sewa diterima di tempat-tempat lain? Saya rasa tak ada. So, kita terus tutup akaun kita ni. 930 total. Tolakkan dengan 360. Korang akan dapat 570. Ini yang kena masuk kat dalam akaun untung rugi. Okey, so inilah sewa diterima yang sebenar. Baik, ketiga kita ada akaun gaji. Akaun gaji, kat sini kita ada gaji belum bayar. Gaji belum bayar bererti liability lah, tak bayar gaji. Okey, so bila liability, baki BB-nya sebelah kredit. Liability kan? And then HB dia sebelah debit. Alright. Kredit 500 sebagai baki BB.
Kemudian HB dia RM1,000 masuk sebelah debit. Okey, kita cari sama-sama ada lagi tak perkataan gaji dalam soalan. Okey, ada tak perkataan gaji dalam soalan? Ada di buku tunai sebelah kredit. Kita ada gaji RM17,000. Bank kredit gaji RM17,000. Gaji debit bank RM17,000. Catatan bergu. Okey, so tutup akaun RM18,000. Tolak dengan RM500. Kita akan dapat RM17,500 ni masuk dalam akaun untung rugi. Total RM18,000. Okey, so selesai. So ini kaedah yang pertama. Akaun insurans, akaun belanja hasil kalau soalan minta. Tapi kalau soalan tak minta, dia ada cara yang lebih ringkas. Okey, ada cara yang lebih ringkas. Contohnya macam mana? Contohnya kadar bayaran. Cikgu ambil kadar bayaran RM750. Kadar bayaran tak boleh. Insurans. Okey, cuba kita cari insurans. Insurans di sini RM1,100. Kemudian kita ada insurans prabayar awal, insurans prabayar akhir RM400. Awal kosong, akhir RM400. Apa maksud prabayar? Prabayar maksudnya terlebih bayar. Bila terlebih bayar, kena tambah ke kena tolak? Tolak. Tolak yang akhir, tambah yang awal. Kena sebut yang akhir dulu. Tolak yang akhir, tambah yang awal. So, 1,001 tambah kosong, tolak 400. Korang akan dapat 700. 700 sama tak dengan ni? Sama. Simple je kan? Yang kedua, sewa diterima. Kita tengok sewa diterima. Kat sini ada sewa diterima 930. Kat sini ada sewa diterima belum terperoleh, kosong awal, 360 akhir. Okey, 930 kosong awal, ada 360 yang akhir. Apa maksud sewa diterima belum terperoleh? Belum terperoleh maksudnya korang terlebih terima. Bila terlebih, dalam akaun kena tolak. Tolak yang akhir, tambah yang awal. Tambah kosong, tolak 360, korang akan dapat 570, which is sama dengan ni. Kaedah ni lebih mudah bukan? Ini boleh buat kalau soalan tak minta akaun insurans, akaun sewa diterima, akaun gaji. Dan last sekali kita ada akaun gaji. Okey, gaji di sini 17,000. Bawah tu kita ada gaji belum bayar. 500 awal, 1,000 yang akhir. Apa maksud gaji belum bayar? Gaji belum bayar bermaksud kita kita terkurang bayar. Bila terkurang, dalam akaun kena tambah. Tambah yang akhir, tolak yang awal. Cikgu sebut yang akhir dulu. Korang kira lah sendiri, akan dapat 17,500 yang mana sama dengan ni. Okey, simple kaedah yang ini, tapi dengan syarat kalau soalan tak minta. Okey, seterusnya kita dah sampai B. Yang C menyediakan pelarasan susut nilai aset bukan semasa. Baik, kita baca maklumat tambahan pasal susut nilai. Okey, maklumat tambahan pasal susut nilai. Perabot disusutnilaikan 10% setahun mengikut kaedah atas kos. Okey, kita tengok ke atas ni kita ada perabot pada awal tahun 12,480. Kemudian kat buku tunai ada tak perkataan perabot kredit? Ada, 1,000. Apa maksudnya? Kita telah membeli perabot. How do I know kita beli, duit kita berkurang? Kita telah membeli perabot 1,000. Okey, menggunakan duit kita kat dalam bank. So, apa jadi perabot kita pada awal tahun ni? Dia akan jadi bertambah. Okey, so kita kira 12,480 tambahkan dengan 1,000. Okey, dia ni menggunakan kaedah atas kos, 10% atas kos. Atas maksudnya darab dengan kos. Inilah kos dia. Okey, darab dengan 10%, 0.110 bagi 100. Korang kirakan akan dapat 1,348. Ini akan masuk dalam akaun untung rugi nanti. Itu saja yang soalan nak untuk C. So, kena tunjuklah jalan kerja dia. And then yang D, dia cakap sediakan akaun perdagangan dan untung rugi.
Okey, so kita dah selesai membuat analisis inilah yang dinamakan analisis. Sebab tu kita panggil dia kaedah analisis. Analisisnya apa? Ini. Cantik tak analisis kita? Alright. Okey, so sekarang kita nak buat apa? Akaun perdagangan dan untung rugi. Baik, tak perlulah cikgu bincang akaun perdagangan dan untung rugi nak buat macam mana. Ini korang boleh tengok video akaun perdagangan dan untung rugi, video sebelum ni. Okey, kita nak kira 4 perkara. Yang pertama, kita nak kira jualan bersih. Kedua, kita nak kira kos jualan. Ketiga, kita nak kira untung kasar. Keempat, kita nak kira untung bersih. So, kita start dengan jualan bersih terlebih dahulu. Jualan, mana kita nak cari jualan? Ingat tak tadi kita kira jualan. Jumlah jualan 68990. Jangan ambil ni, jangan ambil ni, tapi ambil yang dah dikira ni. 68990. Tolakkan dengan pulangan jualan. Okey, pulangan jualan ada di dalam maklumat tambahan. Pulangan jualan kita ialah 230. Tolakkan, kita akan dapat 68760. Ini ialah jualan bersih. Okey, yang kedua, kita nak kira kos jualan. Okey, kos jualan nak kena tolak dengan kos jualan. Apakah formula kos jualan? Inventory awal tambah belian bersih tambah Audi kalau ada, tolakkan dengan inventory akhir. Okey, so saya start dengan inventory awal. Inventory awal ialah 6,800. Okey, tambah dengan belian bersih. Macam mana nak kira belian bersih? Belian tolakkan dengan pulangan belian. Okey, so di mana nak cari belian? Tadi ingat tak? Kita dah cari jumlah belian 33,350. 33,350. Masuk kat kolom sini sebab saya nak belian bersih tu di sini. Nak tambah dengan inventory awal. Okey, tolak dengan pulangan belian yang sudah diberi dalam soalan. Pulangan belian ialah 190. Okey, so tolakkan, korang akan dapat 33,160. Ini ialah belian bersih. Okey, tambah Audi. Ada tak Audi? Audi ialah belanja. Kalau dia ada dekat buku tunai sebelah kredit. Tiada Audi, angkutan masuk tak ada, upah atas belian tak ada, duty import tak ada, insurans atas belian pun tiada. Okey, so terus tolak dengan inventory akhir. Akhir-akhir ni tengok tarikh 31 Disember. Ada tak tulis inventory akhir? Ada 7560. Okey, so kirakanlah kita akan dapat 32,400. Ini yang dinamakan, apa tadi kita kira? Kos jualan. So ini ialah kos jualan. Yang ketiga, kita nak cari untung kasar. Cara cari untung kasar? Jualan bersih tolakkan dengan kos jualan. Beza dia ialah untung kasar 36,360. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita nak kira untung bersih. Macam mana nak kira untung bersih? Tambah hasil tolak belanja. Okey, tambah hasil tolakkan dengan belanja. Baik. Apakah hasil yang kita ada? Hasil ada di buku tunai sebelah debit. Nama pun hasil. Kita dapat duit. So, dia ada dekat sebelah debit. Apa hasil yang kita ada? Sewa diterima. Sewa diterima dengan diskaun diterima. Kat bawah ni kita ada diskaun diterima 380. Tapi sewa diterima jangan ambil kat sini. Ingat tak tadi korang dah buka akaun sewa diterima? Kita dah kira dah 570. Dia tulis pun untung rugi. Untung rugi tu apa? Inilah untung rugi. Akaun untung rugi. So, hasil kita yang dipanggil sewa diterima tadi ialah 570. Okey, 570.
Dan lagi satu kita ada diskaun diterima. Diskaun diterima dalam soalan bagi tahu diskaun terima ialah 380. Tambahkan dua-dua, korang akan dapat 950. Okey, seterusnya kita nak cari belanja pula. Okey, belanja dia ada kat buku tunai sebelah kredit. Kenapa? Sebab belanja maksudnya kita kena keluarkan duit. Duit kita berkurang di sini. Okey, so belanja kita ada kadar bayaran, insurans, sewa, gaji, sub nilai perabot dan lain-lain lah. Okey, dan juga diskaun diberi, jangan lupa. So diskaun diberi kita ada 470. Okey, diskaun diberi ada 470. Kedua, kita ada apa lagi di sini? Kadar bayaran. Kadar bayaran ada tak apa-apa maklumat tambahan berkaitan kadar bayaran? Tiada. Seterus boleh ambil 750. Okey, 750. Insurans. Ada tak maklumat tambahan pasal insurans? Ada. Kita dah buka dah pun akaun insurans. So, yang saya bulatkan ni ialah insurans yang sebenar 700. Okey, yang ketiga kita ada sewa. Okey, sewa ada apa-apa maklumat tambahan tak? Ini ialah sewa diberi Yang tadi sewa diterima. Sewa diterima ada pelarasan. Tapi kita cakap pasal sewa diberi sekarang ni. Sewa diberi tiada maklumat tambahan. So kita terus ambil 4,000. Okey, seterusnya gaji. Ada tak kita tulis apa-apa pasal gaji? Ya, ada di maklumat tambahan. Gaji ialah 17,500. Okey, seterusnya kita ada perabot. Perabot bukan belanja tapi susut nilai perabot adalah belanja. Ni, korang dah kira tadi susut nilai perabot ialah 1348. Susut nilai perabot. Okey, dan cikgu rasa itu sahaja untuk belanja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini sahaja belanja yang kita ada. Tambahkan semua belanja ni, korang akan dapat 24,768. Okey, so untung kasar tambah dengan hasil, tolak dengan belanja. Jawapan akhir ialah 12542. Ini yang kita panggil untung bersih. Okey. Baik, so sebenarnya ada lagi yang kita kena buat, iaitu penyertaan mengira modal dan PKK. Tapi video ni dah terlalu panjang. Kita tangguhkan dia dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.